Bila kita pusing-pusing cerita, kita lebih teruk daripada adab yang kita cakapkan tu. Okay, ni permintaan ramai agak ni, saya panggil dia, saya naik. Sebab saya tengah meeting tadi ni. So budak-budak saya pun ramai kat depan ni. So tak apalah, saya naik lah kejap. Sebab bunyi tu macam overacting sangat kan. Ada tak dia? Mana dia? Ada. Dah panggil dah. Tak masuk kot. Tak ada ni host. Tak ada. Dia dah keluar pergi buat live kot. Dia buat live tak? Laju? Aduh, Tiger Dia dah share pada dia tadi. Tak nampak lagi dia buat live. Tak apa. Okay, alright. Diam, kau duduk diam-diam lah. 39 kau ni, ilah lah. Berani kerana benar, takut kerana Allah. Dia tak masuk. Ustaz Eddie tak buat, saya tak buat live sebab saya tengah meeting dengan budak-budak saya ni, ada kerja sikit. Sebab tu tengok dia orang duk share saya bunyi macam menarik ya. Saya pun diam je lah dulu, bagi depa sembang dulu. So saya pun buka juga YouTube Ustaz apa? Ustaz siapa tadi yang kita buka YouTube ni? Yang janggut panjang orang Terengganu. Kita pun buka juga Ustaz Azhar Idrus. Kita nak penerangan, kadang-kadang kita tersilap pun kita kena rujuk. So bila kita rujuk, kita baru faham apa yang dia cakap. Kita nak kena rujuk pada ni, sesuatu benda yang kita buat, kita kena merujuk. Kita tak boleh ambil benda tu bulat-bulat. Bila kita ambil bulat-bulat, dia jadi masalah. So benda yang baik kita ambil, benda yang bercanggah dengan agama kita kena tolak. Tak kira lah kita nak cakap macam mana pun, benda yang bercanggah dengan agama tu kita mesti kena tolak. Benda yang baik tak ada masalah, boleh ambil kan. Bukan semua orang sempurna, semua pun ada tak sempurna, tapi benda yang baik tu kita boleh ambil. Yang bercanggah tu kita kena tolak lah. Okay, tapi benda-benda yang macam mana, saya pun nak jumpa dengan dia, bukan saya nak jumpa sangat sebab dia bercabar-cabar sangat. So saya setting, masa tu saya kat Terengganu. So saya kata balik KL tak apa aku jumpa dia. Tapi kelang kabut dia masuk report polis dah, kenapa? Lepas tu dia bagi tahu orang, saya pula nak tumpang glamour dia. Aku pun tak tahu nak glamour apa, aku tak tahu. Aku nak tumpang glamour dia, nak buat apa? Dan dia pula cakap dengan saya nak bergabung dengan dia dalam buat rawatan. Saya buat rawatan daripada dulu sampai sekarang, saya tak pernah bergabung dengan siapa pun. Tak pernah lah, tak minat pun nak gabung dengan siapa-siapa. Akan tetapi kalau ada kes-kes yang saya tak boleh buat, saya akan pas kepada perawat lain. Untuk buat gabungan tak apa, macam Tok Chef nak buat gabungan dengan siapa ke siapa, itu awak punya hal. Sebab gabungan ini boleh mendatangkan penderitaan lagi teruk kepada pesakit, sebab dia mengeluarkan kos yang tinggi. Apabila perawat-perawat 3-4 orang ni pergi sekali, kos tu daripada orang cakap 200-300 akan jadi pada ribuan ringgit. Dia akan jadi masalah macam tu. Perawat tak ada masalah lah, untung. Tapi masalah dia kepada pesakit tadi. So kita pun dapat juga banyak info-info, pergi 2 orang 3 orang perawat kena cas sampai 3,000, 2,000, 3,000. Tapi saya nak cakap apa, hang setuju hang buat. Dekat dalam TikTok ni bukan soal siapa power, siapa tak power. Tu tak penting pun benda tu. Power ke tak power tu bukan urusan kita, tu semua urusan Allah Ta'ala. Okay, semua tu urusan Allah Ta'ala. Kalau kata pesakit tu 10 jumpa saya pun belum tentu sembuh. Allah Ta'ala punya kuasa benda tu, kita ikhtiarkan saja. Tapi akan tetapi ada benda-benda yang berkaedah, kaedah-kaedah yang bercanggah, kaedah-kaedah yang bercanggah perlu dibantras, Benda ni bukan kata
Bukan kata saya je yang bercakap kaedah lukisan ini bercanggah. Boleh dikatakan semua pun bercakap tentang kaedah ini bercanggah dengan agama. Dan Ustaz Kazim Ilyas sendiri pun, tuan punya badan pun memberitahu yang benda ini bercanggah dengan agama. Jadi kalau dah semua orang-orang besar ini dah berkata macam ni, kita ni siapa untuk mengatakan iya? Lebih baik kita buat permohonan maaf secara terbuka dan kita stop. Kalau awak nak rawat, awak rawat saja. Kaedah yang melukis-lukis ini boleh mendatangkan fitnah. Kena pula lukisan-lukisan yang mendatangkan bayangan-bayangan terhadap seseorang. Andai kata orang tu tak buat, jadi macam mana? Dia akan jadi masalah yang besar sebenarnya. Okey, seorang tukang lukis, seorang tukang penterjemahan. Penterjemahan ni datang daripada mana? Oh, orang ni dia ni orang baik dengan Ustaz Kazim Ilyas. Bomoh ni dia duduk dekat ni. Ni orang ni orang kanan. Mana boleh dalam kaedah rawatan kita bongkar benda macam tu? Awak pakai kaedah rawatan dia macam mana yang awak boleh bagi tahu dengan melukis gambar dan membuat pembuktian kepada seseorang tu? Awak pakai kaedah mana? Lebih baik awak jangan jadi perawat, awak apply jadi PDRM. Banyak sekarang ni penjenayah yang polis nak cari tak jumpa jalan. Kaedah apa yang awak pakai? Jangan buat satu-satu benda yang awak rasa syok sendiri. Ini benda-benda yang berdasarkan syok sendiri tau. Hang lukis satu benda, lepas tu hang declare benda tu orang tu buat. Benda ni kan jadi masalah pada umum masyarakat. Contoh orang ni tak ada kadam. Contoh sahabat saya dekat depan ni dia tak ada kadam. Tapi saya nak tunjuk saya ni power, saya pun lukislah dia ada harimau. Apa pembuktian yang mengatakan dia ni memang ada harimau? Pembuktian apakah itu? Contoh sekarang ni Aden, saya nak tunjuk saya ni power. Dan belakang awak ni ada pendekar 3 orang, harimau ada 7 ekor, saya pun lukis. Awak terpercaya melalui lakaran saya. Pembuktian apa yang mengatakan awak memang benar-benar ada panglima-panglima dah harimau tadi? Pembuktian tu kat mana? Pembuktian itu boleh dilakukan dalam sistem ruqyah saja. Apabila sistem ruqyah tu dilakukan, baru akan ada gerak dan sesuatu benda yang terjadi pada awak. Selagi sistem ruqyah tu tidak dijalankan, macam mana saya boleh kata awak ada benda-benda kat belakang tu? Daripada kaedah mana yang awak nak pakai? Kalau macam tu, itu satu penipuan. Selama ni ada orang yang tak ada kadam, pergi lukis-lukis ada kadam. Selama ni dia tak ada kadam, automatik dia akan jadi membangga diri dia, sedangkan dia tak ada apa pun. Dan kenapa kita sebagai perawat-perawat Islam nak mengiyakan kehadiran kadam ini satu benda yang bagus buat masyarakat, sedangkan benda ini boleh mendatangkan masalah. Faham tak itu saka keturunan tu apa? Saka keturunan tu semua bermula daripada kadam-kadam yang nenek moyang kita ambil dulu. Lepas tu kenapa kita nak bawa lagi benda ni dalam masyarakat sekarang? Kenapa kita nak bawa lagi benda ni dalam masyarakat sekarang, sedangkan benda tu kita dah tahu benda tu bermasalah? Kalau kita betul nak merawat orang sakit, kita bantu rawatan. Bukan kita buat benda-benda macam tu. Yang tak ada kadam, tiba-tiba ada kata ada kadam. Yang tak ada apa, pejam mata, tiba-tiba dah nampak harimau. Ni apa benda ni? Kamu nak merawat ke kamu nak apa benda sebenarnya ni? Kamu boleh tanya semua, majoriti perawat-perawat Islam, semua menafikan pasal benda ni. Menafikan sesungguh-sungguhnya. Tiap kami keluar dalil dan sebagainya. Tapi ada segerombongan yang menolak benda ni. Kalau kamu tolak benda ni, kamu nak pakai kitab mana? Kamu nak pakai kitab mana sekarang ni? Kalau kamu mengiyakan benda ni, kamu mengiyakan benda yang dalam Al-Quran dah bagi tahu tak boleh, dalam hadis dah bagi tahu tak boleh, kamu pakai kitab mana dan kamu ni agama apa sebenarnya? Kamu jangan bertopengkan dengan keislaman di depan kamu, tak boleh. Benda kalau kata guru-guru dah bagi tahu, orang-orang yang lebih pengalaman daripada kita dah bagi tahu, benda tu tak boleh lah. Hang bawa je lah kaedah Islam, ruqyah saja dah lah. Yang habis bawa lukis-lukis, tak habis lukis-lukis tu dah buat apa? Sebab benda ni boleh melibatkan, merosakkan masyarakat kita, masyarakat Islam. Bukan soal nak jatuhkan dia ke nak... Aku ni hampir tengok jadual aku penuh tiap-tiap hari. Siapa yang mengenali saya, dia tahu jadual saya macam mana penuh. Tak ada saya fikirlah dia nak buat rawatan berapa ribu orang nak main kat dia ke. Saya tak kisah pun pasal benda tu. Tak kisah pun. Tapi jangan dipusingkan twist. Dengan saya, jangan twist cerita. Dengan saya, jangan twist cerita. Saya jenis saya, kawan ke, tak kawan ke, kalau benda salah, saya tetap akan cakap benda tu salah. Kalau dia tidur sebantal dengan saya pun, bini saya tidur sebantal dengan saya pun, kalau salah, saya tak akan cakap sebab ni bini saya kena jaga dia, apa dia cakap benda betul. Tak, saya bukan jenis macam tu. Walaupun dia baik macam mana dengan saya, walaupun pembantu saya Uzai buat salah, saya terus tembak dia. Kalau orang bagi tahu saya pasal Uzai, saya terus tembak dia. Bukan sebab dia pembantu saya nak bela dia, tak. Saya bukan style macam tu. Akan tetapi kita dalam masyarakat umum, benda-benda yang boleh merosakkan akidah kita, kita kena jauhkan.
Dan saya mendoakan juga sahabat Pawang Neo di Raja, tak tahu Raja mana, saya mendoakan juga mudah-mudahan diberi hidayah. Bukan saya nak bunuh dia pun, bukan aku nak pergi jumpa hang, aku nak pergi codok pisau dengan hang pun. Sebab hang duk blame gila-gila sangat. Tu aku nak tahu kau nak macam mana. Kau fitnah aku cakap keluarkan jin daripada limau, ludah kat mulut pesakit. Aku nak tengok video mana yang aku ludah kat mulut pesakit tu. Yang memulakan siapa? Yang memulakan dia. Dia perlu ada bukti. Saya cukup dah bukti-bukti saya. Pasal tu saya boleh pergi jumpa dia. Tapi yang kelang kabut masuk report boleh kata aku nak pergi tibai hang tu dah kenapa? Ini soalnya bila orang pandai bercakap tapi pada hakikat sebenarnya mereka tak berani berdepan. Bila berani, bila nak berdepan pun pergi report polis, pergi report sini. Hang sekarang rasa hang naik, bukan hang naik dengan kelebihan yang ada. Hang sekarang ni naik dengan tomahan masyarakat. Satu dunia tomah pasal hang. Yang bengong je yang mengatakan benda ni betul. Hang tanyalah mana ustaz ke, mana ulama ke, mana imam ke, mana pi bawa benda ni pi Jabatan Agama Islam. Bawa benda ni pi Jabatan Agama Islam, hang akan dapat jawapan. Kalau hang bercakap dengan kitab-kitab yang tak pasti ni, macam mana kita nak tahu kaedah ni betul? Bawa benda ni pi Jabatan Agama Islam, hang bawa aku sekali, aku pi sekali. Kalau kata Jabatan Agama Islam kata kaedah dia betul, hang ludah muka aku pun tak apa. Aku pi dengan hang ni, aku pi dengan hang pi Jabatan Agama Islam, kita bagi tahu benda ni, kaedah ni betul ke tak betul. Kalau Jabatan Agama Islam kata betul, hang ludah muka aku pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab benda ni boleh menjadikan aib. Orang tu dah lah sakit, hang pandai-pandai pi lukis pula muka orang yang buat. Ini kaedah mana hang pakai? Hang jangan terpengaruh sangat dengan YouTube. Request. Request panggil nenek. Request. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tenang. Oh, Apa? Tak, apa ni, saya ada ni sikit, ada masalah pribadi sikit ni kat kamera. Okey, masalah peribadi. Okey, sekarang macam mana cerita ni? Yang kata kecoh-kecoh sangat. Apa benda yang masalah sangat-sangat, yang kata ludah mulut dalam mulut pesakit tu semua datang mana berita ni semua ni? Macam mana cerita ni? Siapa cakap? Daripada mula awak sendiri. Tak, saya tak pernah cakap macam tu. Rakaman tu saya ada ni, awak jangan menafikan benda ni. Rakaman tu semua saya ada daripada mula awak. Buka lah kalau ada buka. Kita dengar sama-sama. Benda ni ada kat dalam telefon saya ni. Yelah, saya pun ada juga rakaman tapi terlalu banyak. Boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang ni apa yang awak rasa betul-betul, yang awak rasa gerimah sangat dengan saya ni, yang awak rasa saya nak tumpang glamour awak, atau urusan apa yang awak mengatakan saya nak tumpang glamour awak tu, saya nak tahu tu. Tak, sebab sebelum ni banyak juga yang apa macam sindiran. Saya nak tanya juga apa motif. Soalan saya nak tahu apa benda yang mengatakan awak kata saya nak tumpang glamour awak, atas sebab apa? Itu baru hari ni saya cakap tu. Mana dah gini ni, hang jangan sembang pusing-pusing. Hang benda ni hang cakap banyak kali dah. Atas urusan apa yang hang cakap aku nak tumpang glamour hang tu, aku nak tahu. Ya, baru tadi saya cakap benda ni. Bila pula cakap tadi, ya Allah, ya Tuhanku. Ya, baru tadi saya cakap benda ni baru tadi. Maksudnya kalau apa Cik Edi nak bercakap dengan saya ni, kalau macam contoh nak jumpa apa, sekarang ni saya dengan isu yang viral ni, nanti akan ada orang kata tumpang-tumpang glamour apa semua. Saya panggil awak jumpa dengan saya bukan waktu tengah viral, waktu hari raya lagi, bukan waktu tengah viral ni. Okey, saya pun tak berminat pun nak tumpang glamour awak pun. Okey, tak berminat.
Okay, 600 Sekarang lebih ni- mata memandang. Aku sikit pun tak heran pasal hang viral ni. Okay. Cuma sekarang ni macam ni oh. Kita bukan nak berbalah sangat pun benda-benda ni, isu-isu macam ni. Isu yang kita mempertegakkan tentang akidah. Ustaz Eddie, Okey. Ustaz Eddie, Dalam Ustaz Eddie, rawat- Ustaz Eddie. Ustaz Eddie kejap saya minta jasa baik Ustaz Eddie. Tolong tegur Ustaz Eddie punya yang di bawah ni. Tolong jaga Mana saya komen. nak tahu siapa punya bawah. Saya pun tak tahu siapa kat bawah ni. Tolong Tolong jaga InsyaAllah. komen tuan-tuan. Kita dah Kita bukan nak bergaduh di sini tuan-tuan. Kita bukan nak bergaduh di sini. So tolong komen yang murni-murni. Boleh Okey, berbalik pada tu. Apa? Berbalik pada tu lah isu apa benda yang berbalik yang kata nak tumpang glamour tu tu pelik juga tu. tak tumpang glamour tu tolak tepi lah. Tolak tepi Tak boleh tolak tepi. Awak dah cakap benda ni, mana boleh tolak tepi. Yalah, awak tak, yang buka benda ni, saya perlu tahulah. Sebab awak kata Yalah. orang, saya ni tumpang glamour satu hal. Saya ni nak apa? Nak bergabung dengan awak. Saya pun tak tahu kat mana yang mengatakan saya nak bergabung dengan awak. Celah mana nak bergabung pun saya tak tahu. Iyalah. Awak pun cakap hak tu awak fitnah, awak tak fikir. Awak Tapi fitnah tu, awak bagi sebelum tahu ni- dulu saya nak bergabung dengan awak, saya nak tumpang glamour awak, saya nak apa Okey. benda ni? Ni apa benda ni? Tak, okey. So, kalau macam tu saya nak tanya pada Ustaz Eddie. Boleh. Apa motif Ustaz Eddie daripada dulu tu mendesak-desak nak ajak jumpa? Saya nak ajak jumpa apabila awak mengatakan macam-macam tentang saya. Jadi saya nak berdepan, saya nak tahulah apa benda. Macam ni lah yang saya nak tahu, benda-benda macam ni lah. Ya awak cakap saya macam ni lah, tarik guna limau lah, limau purut lah, Yusuf Tayub lah, apa benda. Aku nak tahu juga ni apa benda cerita ni. Okey, saya nak tahu juga. Pasal tu saya nak jumpa berdepan dengan awak. Sebab apa? Awak bila dekat dalam live, awak lain. Awak pusing sini, awak pusing sini, awak pusing sini. Habis semua awak pusing. Okey, sekarang ni setahu saya lah. Setahu saya saya kalau boleh tengok lah, kalau katalah kita boleh berjumpa dan orang kata segala live data live Ustaz Eddie tu digandingkan dengan saya rasa kat situ boleh dibuktikan, tapi leceh lah kerja tu. Boleh dibuktikan siapa yang mula cakap siapa. Awak bagi tahu je dengan saya apa benda yang saya kata kat awak yang awak rasa membuatkan awak buat benda balas balik kat saya. Apa benda yang saya cakap? Sebab sebelum ni, tapi dah lama lah banyak, saya pun malas nak fikir sebab banyak kerja. Kena ingat lah. Ni saya dah naik otak ni, awak kena ingat lah. Ya, salah satu contoh, Ustaz Eddie sendiri kan, terutama kadang bukan dia Ustaz Eddie, kadang dengan budak Ustaz Eddie tu, si Uzai tu. Kadang-kadang saya tak nak tahu nak lain. Saya tak nak tahu lain, saya nak merawat saya dengan awak okey. Saya merawat, lepas tu nanti kan tengah Ustaz Eddie buat live tu apa tu kan, ada orang menyampaikan, mungkin orang ni nak melaga ke apa, tapi dia ada cakap ni dengan cerita pasal hang. Saya pergi buka, memang betul cerita pasal saya. Cakap apa ni, melukis-lukis pawang apa, petuk pawang tu lah, apalah ni apa semua. Jangan pergi bubak dengan pawang lah. Kan, sebenarnya saya tak cakap pun pasal Ustaz Eddie. Kan? Kalau cakap tak pergi berubat tu rasanya tak kot. Kalau rasa jangan pergi berubat dengan pawang, saya rasa tak kot. Tapi akan tetapi kalau kata pasal melukis, ya. Ni ni orang tuan yang bercakap ni. Pasal melukis, ya. Saya mengatakan. Saya sendiri bercakap ni. Tu memang betul saya cakap. Okey, pasal merawat tu terpulang pada awak lah. Awak nak rawat dengan siapa pun tu terpulang pada awak. Kalau merawat 10 orang merawat dengan awak pun belum tentu sembuh. Merawat dengan saya 10 orang pun belum tentu sembuh. Sebab tu semua atas izin Allah. Okey, yang kita pertegakkan sekarang ni berkaitan dengan lukisan. Ikut macam mana sekalipun, dalam ramai ulama-ulama pun dah bagi tahu benda ni memang salah, dan apabila salah jadi saya bertanggungjawab untuk berkata pasal benda ni. Dan saya tak nak masyarakat kita rosak akidah dia. Saya tanya dengan awak satu bawang ni, andai katalah awak merawat tanpa menggunakan lukisan, adakah benda itu jadi masalah buat awak? Tak jadi masalah, tetapi itu salah satu kaedah saya. Dan saya tahu apa yang dimaksudkan dengan Ustaz Eddie mengatakan bahawa
yang perawatan yang tidak diperbolehkan tu macam isu yang berlaku ni pasal Ustaz Kazim ni. Itu memang saya dah baru tadi dekat dalam Saya ni pasal kaedah lukis ni Puan Pawang ni. Saya pasal kaedah lukis ni bukan nak cerita pasal Ustaz Kazim. Kita bercerita benda ni dah lama dah. Daripada awal-awal lagi dah. Yelah, okey. Sekarang ni sebab cuba Ustaz Eddie ungkapkan tang mana yang salahnya dalam kaedah melukis dalam perawatan. Sejauh mana apa benda yang awak lukiskan tu awak boleh terjemahkan dengan erti yang orang faham. Okey. Macam tu bukti saya ada banyak. Saya tidak pernah selama dalam perawatan melukis tentang apa yang Ustaz Eddie cakap sebelum saya naik ke kotak ni, saya tidak jujur saya ada bukti sebelum ni. Selama saya live ni dalam menggunakan kaedah rawatan lukisan saya tak pernah melukis gambar orang yang buat pesakit itu. Lillahi ta'ala, cuba cari kalau ada. Saya lukis gambar ini orang yang buat awak ni, inilah rupa dia. Kebanyakannya saya cuma membuka macam mana rupa sosok saka yang mengganggu dia ataupun sosok sihir yang mengganggu dia dalam berupa dalam rupa jin lah, bertanduk dan sebagainya. Awak salah salah jawapan ni. Soalan saya, awak bila melukis benda tu tentang seseorang, macam mana awak nak mengiyakan susuk itu memang benar-benar ada pada pesakit? Pesakit itu sendiri jawapan dia. Pesakit itu sendiri. Maksudnya tu pesakit itu sendiri. Kalau nanti tak apalah, nanti insya-Allah satu hari saya akan buat satu video pesakit itu sendiri. Maksudnya tu contoh nak minta power ni tengoklah apa kat saya ni okey Kak boleh bagi nama. Okey pak saya lukis apa kan. Lepas tu sosok pesakit itu cakap inilah rupa macam ni lah saya mimpi. Itulah buktinya. Dan okey, dah jelaskan. Betulkan benda tu wujud. Okey, saya try rawat dengan cara rawatan ruqyah. Dah settle. Okey, dia kat macam mana ni. yang salah bab situ? Dia macam ni, mungkin satu dua pesakit mungkin awak rasa benda tu betul, tapi mungkin pada lain-lain pesakit benda tu tak ada. Contoh penterjemahan tentang saka-saka keturunan yang berada pada tubuh badan seseorang itu, benda itu boleh mendatangkan masalah. Andai kata orang tersebut tidak ada saka keturunan, kemudian awak terjemahkan daripada lukisan, automatik benda itu boleh merosakkan akidah masyarakat. Awak sedia maklum, awak sebagai perawat, awak pun sedia maklum saka-saka keturunan ni kita tak boleh nak ada dalam tiap-tiap masyarakat kita. Kita nak kena didik masyarakat supaya menjarakkan benda-benda tu dengan kita. Apabila awak buat benda-benda macam tu, benda itu mendatangkan masalah kepada masyarakat umum. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam rawatan Islam yang terbaik bab tu kan. Bab tu saya sendiri orang kata tahu batas-batas yang apa yang Ustaz Eddie cakap. Bukti dia apa? Bukti dia ada beberapa rekod yang memang dalam live rawatan saya secara live kan. Orang tak ada, saya takkan ada-adakan. Lillahi ta'ala. Kan? Ada orang naik kotak. Okey. Bawang dia macam ni macam ni. Ada saka tak? Saya ni ada saka ni. Akak tak ada apa kak? Dia macam ada. ni. Dia macam ni. saya Masalah dia sejauh mana apa yang awak lukiskan itu adalah kebenaran. Sejauh mana apa yang awak lukiskan itu adalah kebenaran. Pasal tu dalam rawatan Islam cukup sekadar ruqyah dan kita tengok pergerakan yang berada pada tubuh pesakit tersebut. Tapi awak sekarang ni bila awak dengan melukis dan sebagainya, benda ni dikuatiri mendatangkan fitnah. Macam contoh awak cakap tadi. Awak cakap sebelum ni awak tak pernah melukiskan lakaran si penyihir. Akan tetapi dalam kes Ustaz Kazim Ilyas, kenapa pula awak boleh melukiskan benda yang menyihir dia? So dekat situ pun dah menjadikan masalah yang sangat besar. Masalah tu saya mengakui. Saya mengakui tadi isu Ustaz Kazim ni je yang berlaku benda ni. Itu pun orang mendesak-desak. Jadi sama juga kategori dia. Bila awak melukiskan jin yang awak tak pasti dengan awak melukiskan benda yang awak pun tak pasti sama ada betul ke tak betul orang tu buat, isu dia sama. Awak melukiskan satu jin yang awak sendiri pun tak pasti. Dia banyak kategori tahu lukisan. Mungkin awak seorang pelukis, saya pun tak tahu. Okey, mungkin benda ni adalah satu anugerah. Anugerah yang macam ni pun biasanya orang takkan tunjuk. Biasanya kalau kata perawat pun dia lebih pada gerak saja. Dia takkan melukiskan sampai tahap macam tu. Dan awak boleh tanya dengan mana-mana perawat syariah pun dia akan mengatakan benda ni memang tak boleh diguna pakai. Dan saya tak ada masalah dengan rawatan awak. Tak, saya cakap dulu. Saya tak ada masalah dengan rawatan. Kaedah tu berbeza. Macam Ustaz Eddie, kalau Ustaz Eddie memang kaedah keilmuan kat Ustaz Eddie memang meruqyah ataupun menggunakan apa-apa barang-barang daun bidara apa,
Itu Ustaz Edi, jangan petikai kaedah orang ini kat sini tak betul ni Ustaz Edi. Allahu Akbar. Dia bukan mempetikai kaedah awak. Sekarang ni kita mengikut daripada apa yang Rasulullah pesan, apa yang hadis dah bagi tahu. Apabila kamu melukiskan gambar-gambar macam tu, dia boleh mendatangkan masalah, dan apabila kamu mati nanti kamu akan jadi masalah, dia akan minta balik roh-roh. Roh-roh itu tidak boleh dilukiskan dan tidak boleh digambarkan. Dan sebelum saya naik kotak tadi, bila awak cakap pasal Ustaz, apa tadi nama dia? Ustaz Azhar Idrus, saya rujuk. Saya bukan tu nak tembak, saya pun rujuk. Ustaz Azhar Idrus sendiri mengatakan kalau setakat lukis patung-patung dengan tidak ada sebab, tidak ada apa masalah, tidak ada masalah. Tetapi sekarang ni lukisan yang awak lukiskan itu bersebab. Lukisan yang awak lukiskan itu berkaitan dengan roh-roh jin-jin tersebut. Dan itu Ustaz Azhar Idrus pun cakap. Ustaz Azhar Idrus pun cakap kan dalam tu, kalau tengok secara terperinci lah. Dia kata lukisan tersebut jangan lukisan itu dalam berkonsep macam umpama macam berbentuk macam patung, macam 3D, macam betul-betul hidup lukisan tersebut. Saya rasa awak kena dengar balik apa yang Ustaz Azhar Idrus cakap tu, saya dengar betul-betul. Kebanyakan yang saya lukis semuanya tak cukup sifat, kan? Separuh je badannya. Dan memang hantu macam mana nak cukup sifat? Memang tak cukup sifat lah cerita dia. Yelah, separuh je badan dia. Jadi saya rasa tak terkena dengan permasalahan orang kata nak menghidupkan roh tu tadi, tak function. Orang kata tentang hadis itu kalau saya lukiskan macam contoh kita cerita kuda. pasal roh lah sikit. Awak melukiskan benda tu, benda yang awak lukis tu apa benda? Jin lah, ataupun setan, ataupun setan. Jin dan setan lah contoh. Makhluk gaib tu dengan patung sama tak? Tak sama. Makhluk gaib tu ada roh tak? Makhluk ada roh. Habis tu yang awak lukis tu bukan roh ke? Tetapi saya tak lukiskan dengan sempurna. Sekadar untuk kaedah rawatan saya. Dia bukan kira sempurna tak sempurna. Apabila satu-satu lukisan itu menjurus kepada roh tadi, benda itu tetap menjurus kepada roh. Saya tanya soalan tadi pun awak tak boleh nak jawab dah. Patung dia bukan roh. Tapi yang awak lukiskan ada pada seseorang itu, dan situ dah berbentuk roh. Dan apabila awak melukiskan benda itu tadi, awak dah merujuk kepada roh. Walaupun benda itu tidak sempurna. Walaupun kita ni tak ada kaki, tapi masih tetap ada roh. Walaupun saya ni tak ada kaki tangan, tapi roh tu tetap ada. Walaupun awak sebelum ni saya ada kaki tangan, tiba-tiba lah ni saya tak ada kaki tangan, tapi roh tu masih ada. Itu baru awak akan faham apa yang saya cakap ni dengan apa yang Rasulullah dah pesan. Saya cuma boleh faham dengan pegangan saya dan kepahaman saya yang mungkin Ustaz Edi tak boleh terima, yang mana ini adalah satu kaedah yang orang kata dalam perawatan saya, cara saya, dan saya tahu batas-batas dia tersebut. Maksudnya macam ni, bila kita buat rawatan dalam saya merawat pegangan kita tu kita kena bagi tahu secara umum supaya orang tak rosak akidah dia, sebab pegangan dengan buat benda tu bahaya. Ya, tak buat-buat. Macam apa tu, siapa tadi, sahabat Eden tadi cakap apa? Siapa nama dia tadi? Panglima macam Panglima jelaskan tadi. Saya rasa itu cukup je lah. Panglima tersebut, ni pendapat dia lah. Dia kata apa? Saya tak nak dia, saya nak pendapat awak. Saya ni kita nak cerita dengan awak. Sama. Lukisan, saya tak tengok. Panglima muda. Panglima tadi cakap, lukisan, Panglima Muda cakap lukisan ini bagi saya tidak bersalahan jika orang kata sekadar untuk orang kata meyakinkan dia kata meyakinkan pesakit tersebut. Macam mana kita nak meyakinkan? Kalau kata itu yang ayat Panglima keluarkan, dia bukan perawat. Kalau awak seorang perawat, awak tak boleh meyakinkan dengan lukisan. Awak tak boleh meyakinkan seseorang dengan lukisan dan awak mengatakan dia memang ini memang ada kat dalam badan hang. Tak boleh. Kalau macam tu, lepas ni orang datang rawatan dengan saya siap print, siap semua lukisan atas meja. Ni pocong. Okey, dah balik. Ni langsung. Tak boleh meyakinkan benda tu bawang ni. Benda tu tak boleh meyakinkan. Bukan macam tu. Dia kaedah untuk keyakinan. Faham tak? Contohlah, saya bagi contoh. Contoh macam ni Zaidi, contoh. Okey. Orang tu, dia tak cerita lagi tau. Dia tak cerita kat Ustaz Edi. Dia ni memang ada saka harimau. Contoh. Dan dia ni dah sakit lama. Bertahun. Contohlah sakit lutut ke apa kan. Gangguan misteri yang tak dapat dibuktikan oleh dia. Sebab puncanya daripada gangguan saka keturunannya yang berupa harimau. Dia tak cerita tau dekat Ustaz Edi. Dia tak cerita kat Ustaz Edi. Okey. Bila dia datang, saya ni tak tahulah
kenapa saya dah pergi cek doktor darah semua okey apa, tapi saya sering sakit lutut, kadang-kadang dia datang sampai saya tak nak bergerak. Sebenarnya dia ada sakit harimau. Okey, contoh. Okey. Dia ni seorang yang tidak percaya kepada benda-benda raib. Tapi sebab dia dengar ada orang suruh, tengoklah, cubalah kita tengok, aku tahu kau tak percaya, kau pergi je dekat Ustaz Eddie, kau tengok apa ada kau. Okey, tak apa, aku pergi. Dia pergi. Okey. Macam mana Ustaz Eddie nak meyakinkan dia ni, engkau ini ada gangguan sakar harimau? Dia tak percaya ni. Saya, kalau awak pernah tengok, saya rasa... Inilah kaedah saya. Inilah kaedah saya. Di mana saya... Okey, saya lukiskan. Ini. Kalau lukis tu dia, awak seorang je tahu, pesakit pun tak tahu betul ke tak betul. Kalau dalam rawatan Islam... Saya tak orang kata... sebelum saya memulakan lakaran atau sebagainya, saya tidak orang kata dalam keadaan memaksa ataupun dalam keadaan bertindak dengan sendirinya. Maksudnya tu bertindak dengan sendirinya. Contoh, saya ada Ustaz Eddie kan. Ni Ustaz Eddie, saya datang kat tempat saya. Saya kata, Ustaz, Ustaz ada dampingan ni, nak saya lukis sini. Saya tidak akan macam tu. Melainkan dia yang minta, pesakit yang minta. Nak tahu. Kebanyakan alhamdulillah cara saya ini, saya masih menerapkan orang kepada kalimah syahadah untuk orang kata percaya kepada alam gaib ini ada dan sebagainya, tapi saya akan bawa dia kepada agama. Itu. Lukisan tersebut sekadar kaedah sahaja. Maksudnya tu lepas dah settle masalah, dah buang. Saya ada jumpa pesakit tau. Ada satu. Nanti kalau saya cari balik rakaman tu, ada satu pesakit, dia macam ni. Dia kata apa tau? Saya puan ni daripada mana? Daripada Johor macam tu. Saya nak check lah apa ada kat diri saya. Dia kata macam tu. Lepas tu saya kata, ada sakit apa ke puan? Dia kata macam ni, saya dah 6 tahun ni pergi berubat dengan ni. Saya tak nak dengar pasal pesakit ni. Kalau kita cerita pasal pesakit ni sampai besok tak habis sebab benda tak ada pembuktian. Tak ada pembuktian susah. Ya. Tak. Ini. Saya nak bagi penjelasan. Mohon dengar. Lepas tu dia kata apa? Dia kata saya dah bertahun ni apa dah pergi mana-mana kan. Orang cakap saya ada ni. Sekarang ni saya nak naik ni nak suruh Ustaz tengoklah saya ni ada apa. Lepas tu saya cakap kat dia. Saya tanya dia. Sekarang ni sakit ke tak? Saya kata macam tu kan. Lepas tu dia kata tak, cuma saya tak berpuas hati. Apakah orang kata macam mana rupa dia tu kan? Dia kata macam tu. Saya lukis kan? Saya lukis apa mak? Okey ni. Oh, betul lah. Dia tak bagi tahu. Perawat sebelum ni cakap ada apa. Lepas tu saya lukis. Saya kata ni yang ada kat akak. Oh, betul lah. Memang dia kata apa ni ada tanduk satu. Contoh. Tadi awak kata dia naik kat rumah awak, dia nak pastikan dia tak pasti apa yang dia nampak lah. Dia tiba-tiba dia dah betulkan pula. Tak, bukan. Ini cerita dia, ada satu pesakit. Sebab tu saya mohon dengar, ada satu pesakit daripada Johor. Ini ada rakaman dia, nanti saya cari. Daripada Johor. Dia naik dekat dalam live. Dia nak tengok, dia kata dia dah bersakit bertahun. Ni. Lepas tu saya tanya kat dia, apa tu, sekarang ni sakit tak? Sekarang ni saya dah sembuh. Cuma saya tu nak betul-betul dalam penasaran hidup saya ni, saya nak tahu apa benda sebenarnya yang selama ni yang saya sakit bertahun-tahun dah hampir beribu ni. Saya dah sembuh. Lepas tu boleh tak tolong nyatakan, saya teringin sangat nak tengok benda yang ganggu saya bertahun-tahun dalam dekat belasan tahun. Okey, saya lukis. Pesakit tu dah sembuh masa tu. Pesakit tu masa tu dah sembuh. Dah sembuh. Dia naik kotak tu, dia nak hilangkan penasaran dia. Dia dah sembuh. Okay. Saya kata akak dah sembuh. Kalau pesakit tu dah sembuh, macam mana awak boleh lakarkan benda yang dah tak ada kat dia? Sebab setiap benda itu dia ada bekas. Setiap benda yang berlaku tu dia ada bekas. Bekas dengan jin tak sama ni. Bekas tu adalah bekas. Jin yang ada dalam badan mungkin awak boleh lakarkan, tapi benda dah tak ada badan. Mana kata awak buat penilikan. Itu bukan tilik. Bukan panggil tilik. Kalau tilik, kenapa pesakit tu mengiyakan? Dan dia kata, saya tak tahu betul ke tak betul pesakit tu betul ke tak betul cerita ni, mana nak tahu. Nanti saya akan naik upkan meeting, insya-Allah. Saya akan naik up meeting kalau Ustaz Eddie nak saya cari balik. Dan dia kata, terima kasih banyak-banyak apa Ustaz ni, terima kasih banyak-banyak. Saya dah lega hati dah, kita dah tahu, saya dah tahu. Tapi betul lah apa ni tu perawat tu memang cakap dia ada tanduk satu macam tu.
Nanti saya cari balik VT tu. Jadi di sinilah saya berkata kepada Ustaz Eddie awal tadi, saya kata kaedah itu berbeza-beza, ilmu Allah Ta'ala itu pun berbeza, bukan satu tompok je yang Allah Ta'ala bagi. Cuma ruqyah je, bukan macam tu. Ilmu Allah Ta'ala itu luas, ilmu Allah Ta'ala itu besar, ilmu Allah Ta'ala itu banyak, tetapi kita tak boleh rosakkan minda masyarakat. Allah Ta'ala tu dah tulis dah bagi tahu dah, kau duduk dalam kepompong ni saja. Kau jangan pandai-pandai pergi keluar dalam kotak yang aku dah sediakan. Jangan keluar, pandai-pandai pergi keluar dalam kotak yang disediakan. Al-Quran tu dah ada, hadis dah ada. Kita follow je flow tu. Apabila kita ambil kaedah-kaedah yang bercanggah, ini yang jadi masalah. Macam saya cakap tadi ni, awak masih menafikan. Awak melukiskan satu gambaran jin. Awak melukiskan satu gambaran jin, sedangkan awak tahu benda tu roh. Kalau awak mengatakan, tadi awak sih cakap, jin tu apa benda? Setan, jin dan setan. Lepas tu kemudian ada roh tak? Awak cakap, ya ada roh. Tak berbalik pada hadis balik. Hadis dah bagi tahu apa? Benda tu kan memang akan jadi masalah pada akidah masyarakat. Masalah taksiran ulama. Saya tak tegakkan. Taksiran ulama itu berkatakan asalkan lukisan itu tidak sempurna. Kalau ada kecacatan, dia tidak merujuk kepada sesuatu. Saya sekadar untuk macam pembuktian. Kalau awak melukiskan gambar saya dalam keadaan saya tengah cacat, contoh saya tak ada kaki, saya masih ada roh, lukisan tu saya tak ada kaki, adakah roh tu tak ada dah? Ada kan? Tak ada. Dia tetap tak ada. Dia tak sempurna. Dia sekadar nak menunjukkan. Awak kata, awak lukis gambar saya lah ni, saya tak ada kaki. Tak sempurna kaki saya. Tapi lukisan tu masih ada roh sebab berpandukan daripada saya. Okey, dia macam ni. Ustaz Eddie mungkin tak faham untuk parking sesuatu benda. Okey, macam ni. Bila ada orang, dia nak tunjuk lah. Macam mana rupa Ustaz Eddie. Saya tahu, hadis itu memang saya tahu. Larangan untuk melukis orang kata benda manusia atau benda-benda hidup ini kerana dikhawatiri untuk menjadi bahan-bahan pujaan atau sembahan. Itu memang saya tahu. Maknanya ulama tafsir benda ni jangan satu benda tu yang sempurna, perfect macam kuda tu memang betul-betul macam kuda tu hidup. Macam itulah yang tidak diperbolehkan. Jadi okey. Sekarang ni yang saya gunakan, sebab tu saya kata kaedah perawatan saya. Contoh cukup syarat saja. Saya faham. Dengar dulu. Cukup syarat saja. Contoh benda berbeza dengan apa yang kepahaman Ustaz Eddie tadi. Contoh orang nak cakap saya nak tahu je. Saya nak tahu macam mana rupa Ustaz Eddie. Okey, saya lukis muka je. Muka dengan bahu dah habis. Benda itu tidak layak dikatakan inilah sebenar-benarnya Ustaz Eddie. Dia tak layak mengatakan begitu. Dia cukup, okey. Saya dah nampak clue tu. Saya dah nampak. Saya dah tahu. Okey. Nanti saya cari rupa yang macam tu. Gitu. Mana kata, tapi kalau awak cakap macam ni, apa yang awak lukiskan gambaran pasal jin tu pun tidak layaklah orang tu mempercayai benda tu. Iyalah. Tapi perlunya... Kalau awak macam tu, awak nak lukis-lukis. Perlunya untuk pembuktian wujud itu tadi. Itu tak boleh dibuktikan. Tadi awak sendiri cakap bila tak cukup sifat apa semua tak ada roh, awak cakap. Lepas tu bila saya cakap okey, awak buat benda tu sekadar sekadar nak tunjuk saja. Lepas tu awak cakap boleh tak kita percaya benda tu? Tak boleh. Lepas tu benda tu hin. Okey, rupa Ustaz Eddie tu dah sempurna. Kaki dengan tangan semua tak ada. Okey? Kaki dengan tangan tak ada. Okey, tapi orang tahu, orang dah dapat clue, inilah dia. Okey, dah cukup lah, dah dapat muka dah jadi lah. Cukup, tetapi layak ke lukisan tersebut dikatakan itulah Ustaz Eddie? Tak layak, sebab apa? Bukan Ustaz Eddie yang betul, yang sekarang ni. Faham tak maksud saya? Sekarang ni dia tak cukup tangan, kaki, benda tu, lukisan tu tak layak dikatakan itulah sebenar-benar Ustaz Eddie. Jadi, kalau lukisan tu tak layak, kenapa awak nak lukis gambar saya? Sebab kan orang itu memerlukan benda tu. Dia nak jumpa Ustaz Eddie. Sedangkan tak lengkap. Benda tu, lukisan itu tidak lengkap membuktikan orang tu boleh berjumpa dengan saya. Lukisan tu lengkap. Orang kata boleh lengkap ciri-ciri lah. Muka Ustaz Eddie saya dah siapkan habis. Tetapi badan tu gemuk atau kaki tu tak ada apa semua tu. Tak sempurna. Jadi saya berlepas dengan hadis melukis benda-benda yang hidup yang dikatakan ulama tersebut. Itu penjelasan saya lah.
So saya cukup. Okey, dah angkat Okey, kita mulakan awak. Penjelasan awak tu tak ada nas dan tak ada dalil, tak ada hadis yang mengatakan penjelasan awak tu boleh diterima, sedangkan hadis dah bagi tahu benda tu tak boleh dilakukan. Okey. Ini pandangan saya lah. Terpulang pada awak lah Pak Bang Neo, sebab awak lagi satu Saidi. Kampung kan. Dah tak lagi satu Saidi. Saya nak kongsikan kat Ustaz Edi lah. Mungkin Ustaz Edi tak tahu satu hari ni. Ini saya buka lah malam ni. Pembuktian tentang pegangan kaedah rawatan yang saya ini diperbolehkan. Okey, ada satu hadis Rasulullah SAW di mana di dalam satu malam Rasulullah SAW diganggu oleh satu jin ifrit yang mengganggu beliau ketika solat untuk memotong-motong solatnya. Lalu Rasulullah SAW ini mencekik jin tersebut dengan atas izin Allah, boleh orang kata mengawal dia tu, mencekik jin ifrit tersebut kan. Dan Rasulullah sangat geram kan, dan Rasulullah kata dekat jin ifrit tersebut kan, dia berniat, Rasulullah terniat untuk menggantungkan jin tersebut di sebuah tiang untuk supaya umum sahabat-sahabat dan masyarakat boleh melihat. Sebab niat Rasulullah ni nak tunjuk para sahabat, weh, malam tadi ni inilah rupa jin ifrit yang kacau aku solat malam tadi. Tapi Rasulullah SAW teringat doa saudaranya iaitu Nabi Sulaiman, yang Nabi Sulaiman SAW berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku satu kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang sebelumku maupun selepasku. Disebabkan teringat ayat itu, dia tengok hadis ni balik, dia kata beliau membatalkan niatnya itu untuk menunjukkan kepada kalian umum dengan melepaskan jin tersebut dalam keadaan yang hina. Jadi sebenarnya Rasulullah sendiri kata dalam hadis tu pun dah merujuk Rasulullah pun tak melukiskan benda tu. Rasulullah sendiri pun tak nak tunjuk kepada masyarakat umum. Ya. Okey. Tak ada. Dia tak lukiskan benda tu, dia pun tak tunjuk masyarakat umum. Dia sebagai takkan awak nak samakan diri awak dengan Rasulullah, awak lebih kurang sama level pula. Bukan nak samakan sama label, tetapi di sini Rasulullah dia berniat nak tunjukkan kepada umum tentang sosok jin. Supaya sahabat-sahabat nampak, dia nak gantung kat tiang untuk dilihat oleh orang ramai. Tetapi dia membatalkan niatnya itu kerana teringat doa Nabi Sulaiman itu tadi. Ya betul, Ustaz Edi dah dapat sikit dah. Rasulullah membatalkan niatnya sebab teringat doa Nabi Sulaiman. Pasal apa awak tak ingat doa Nabi Sulaiman, awak meneruskan lukisan-lukisan tersebut? Rasulullah sendiri tak nak tunjuk orang ramai. Jadi kepahaman saya berkenaan tentang orang kata hadis tersebut, hadis ni sahih bukan hadis dhaif hadis sahih. Dalam Bukhari ada. Okey. Kenapa sebenarnya bukannya permasalahannya dalam Rasulullah tak nak ni asal kau buat, bukan macam tu. Jadi macam ni. Sekarang ni Rasulullah membatalkan tu kerana kepribadian Rasulullah ini dia menghormati kerana kata-kata dia seandainya aku tidak teringat akan doa saudaraku. Sebab mulianya hati Rasulullah SAW ini, sifatnya ini, dia itu orang kata tidak mahu, orang kata macam melangkau. Sebenarnya dia boleh buat kalau dia nak. Sebab dia kekasih Allah, dia boleh buat apa dia nak. Tapi dia ini Rasul yang paling terpuji antara semua-semua Nabi atau Rasul. Dia ini terlalu sifat menderah diri dia tak nak melangkaui sedara dia punya role, iaitu Nabi Sulaiman boleh mengawal jin. Kalau dia nak buat boleh. Kalau dia nak buat boleh. Setuju tak? Kalau dia nak buat boleh. Kalau masalahnya tak awak sabarkan awak dengan Rasulullah, itu level-level yang bukan kita. Tu yang pertama. Yang keduanya, Rasulullah sendiri pun tak menggambarkan kepada masyarakat umum disebabkan dia terfikir akan doa Nabi Sulaiman tadi. Takkan awak pula boleh mengeluarkan benda tu dalam masyarakat umum? Itu dia la ilaha illallah, dah turun lah. Siapa dia? Dah turun dah dia. Kenapa tu terjun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua ada Ustaz dari mana? Ustaz Edi? Mana ada kotak boleh 3 je. Terjun. Sebab itu tadi saya turun. Terjun. Kotak dan TikTok boleh 3 je.
Ya, saya tahu 3. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Beta Putra alhamdulillah ada. Neo Pawang, Neo Pawang Diraja yang tengah trending, alhamdulillah, syukur. Kenapa kena warning tu? Tak. Okay, insyaAllah. Tadi perdebatan yang